untuk membimbing bacaan Ummul Kitab Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita mendapat berkah berada dalam majlis, dalam halaqah ilmu, dalam tadabbur bersama dengan ustaz pada pagi ini. Terima kasih pada para jemaah dan diingatkan kepada para sahabat pencinta ilmu, pastikan off mikrofon sepanjang kuliah. Mudah-mudahan ustaz dapat menyampaikan kuliah tadabbur Al-Quran pada pagi ini tanpa sebarang gangguan, insya-Allah. Jadi bagi memberkati, itu meneruskan kuliah dengan segala sukacita, dipersilakan. Sekali lagi Al-Fadil Imam Muhammad Nazri Haji Mustaqim untuk mentadabbur surah Al-Masad. Dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini hari sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diacarakan. Tapi basically Nabi sambut Maulud Baginda setiap hari Isnin dengan berpuasa. Sebab tu yang mengamalkan puasa Isnin Khamis tu, puasa hari Isnin tu adalah sempena menyambut hari lahir Nabi. Nabi bukan sambut hari lahir tu secara tahunan, tapi secara mingguan. Setiap hari Isnin Nabi akan puasa kerana hari lahir baginda. So kalau kita nak menyambut hari lahir, kita sambutlah secara mingguan. Kenal pasti bila kita lahir. Kalau saya lahir hari Rabu, so buatlah sesuatu pada hari Rabu tu, hari yang istimewa buat diri kita. Tambahkan ibadah mungkin, baca Quran lebih banyak mungkin, solat lebih kerap mungkin pada hari Rabu tu. Tanda kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu cara Nabi melihat hari lahir baginda. Bukan tahun lahir baginda, tapi hari lahir baginda. So beruntunglah siapa yang lahir hari Jumaat. Moga-moga kita semua dimatikan pada hari Jumaat. Itu yang kita nak. Husnul khatimah. So pada hari ini kita nak melihat satu surah, Suratul Masad. Suratul Masad tentang satu pasangan yang menjadi seteru ketat baginda sallallahu alaihi wasallam. So surah sebelum Suratul Nasr. Suratul Nasr adalah surah kemenangan. Surah kemenangan. Dan surah ini datang selepas surah itu, selepas surah kemenangan, dengan munasabah Allah bantu Nabi untuk menewaskan musuh baginda daripada awal lagi.
Allah membantu Nabi untuk menewaskan musuh baginda sejak dari awal. Terutamanya, ini musuh paling utama. Musuh paling utama. Siapa dia? Dan kita tahu bahawa beliau disebut, gelaran beliau ni disebut dalam surah ini. Gelaran beliau ialah Abu Lahab. Abu Lahab. Secara jelas Allah sebut nama Abu Lahab. So sebelum kita masuk ke dalam surah ini, kita nak kenal siapa dia ni. Kita nak kenal siapa dia ni. Dan ia ditujukan kepada pasangan Abu Lahab dan isterinya. Surah ini ditujukan kepada pasangan Abu Lahab dan isterinya. Dan nama lain bagi surah ini selain daripada Al-Masad juga dikenali sebagai surah Al-Lahab. Al-Lahab. Dan menjadi tanda tanya kenapa Allah tidak menamakan musuh-musuh baginda yang lain seperti ini. Kan Abu Sufyan juga pernah jadi musuh Nabi, Mughirah juga pernah jadi musuh Nabi, Abu Jahal pernah jadi musuh Nabi. Tapi ini spesifik. Abu Lahab ni spesifik. Sehingga ada surah tentang dia. Dan ada juga dalam ayat-ayat, tidak dalam bentuk surah, dalam ayat-ayat, dan itu pun namanya tidak disebut. Kan namanya tidak disebut. Abu Jahal misal kata pun teruk melayan Nabi, menjadi musuh Nabi. Tapi namanya tidak pernah disebut dalam Quran. Namun kali ini ada satu surah tentang Abu Lahab dan isterinya. So kalau begitulah bentuk dia, maksudnya apa yang pernah dibuat oleh Abu Lahab dan isterinya ni besar. Memberi impak besar kepada Nabi SAW. So jom kita tengok siapa Abu Lahab ni. Siapa Abu Lahab ni? Dia ni terkenal dan antara yang paling kaya di Mekah. Kenapa? Sebab dia bendahari, dia penjaga Baitul Mal pada waktu itu. Dia governor Mekah. Kalau kita ada governor bank negara, dia ada governor bank Mekah. Dialah governor bank Mekah. So dia ni kaya, terkenal dan dia ni pula handsome. Handsome. Nama sebenar dia ialah Abdul Uzza. Nama betul dia Abdul Uzza. Maksudnya hamba kepada berhala Al-Uzza. Hamba kepada berhala Uzza. Dan seperti yang kita tahu, dia digelar sebagai Abu Lahab. Abu Lahab. Dan kalimah Lahaba ni bermaksud api merah yang menyala dengan terang. Api merah yang menyala dengan terang menerangi sekitarnya. Menyinari yang menyinari dia punya sekeliling gitu. Dan nama Abu Lahab ini diberi sebagai gelaran, tujuannya maksudnya sebagai penghormatan kepada dia kerana dia handsome dan kerana kulit dia putih kemerahan. Putih kemerahan. Tuan-puan bayangkan, dia ni handsome. Abu Lahab ni handsome. Dan lahap ni indicates dia ni macam api yang terang yang boleh mengeliling, cahaya dia tu boleh memberi, menyinari sekeliling dia. Itu maksud gelaran Abu Lahab. Dia kaya, dia handsome, dan kulit dia tu putih kemerahan. Putih kemerahan. Kan baru-baru ni
dakwaan kononnya keturunan Nabi dengan rupa paras semacam itu, putihnya semacam itu, rupanya entah betul entah tidak dia. Asal orang luar bawa masuk kemari, ini cucu Nabi konon, keturunan Nabi. Kita pun tak dapat kenal pasti. Dan kalaulah betul dia cucu Nabi, tuan-puan ingat orang-orang Yahudi ni boleh nak duduk saja diam-diam macam tu tanpa dia mengambil suatu tindakan untuk mengekang sebarang kebangkitan Mahdi ke atau seumpama dengannya. So dakwaan-dakwaan yang tidak berasas tanpa sebarang bukti kukuh, tak payah percaya, abaikan saja. Dan Abu Lahab ni, kembali kepada Abu Lahab. Dan perkataan Abu tidak semestinya bermaksud bapa. Ia juga selalu digunakan untuk kaitkan seseorang dengan sesuatu. Contohnya, Saidina Ali dipanggil sebagai Abu Turab, bapa tanah. Abu Turab. Nabi panggil Saidina Ali sebagai Abu Turab. Kenapa? Kerana beliau berbaring di tanah dan baginda menyapu-nyapu tanah itu dari arah belakangnya. Mengaitkan sesuatu, dia dan sesuatu. Abu Hurairah misal kata, bukan dia yang melahirkan kucing-kucing tu. Tak. So kerana dia ada kaitan dengan kucing. Dan sama juga macam Abu Lahab ni, bukan bermaksud anak pertama dia nama Lahab. Tak. Dia dipanggil begitu sebab kulitnya tu putih kemerahan dan dia memang seorang yang handsome, tampan, segak. Dan pada masa itu, dia seolah-olah antara selebriti terkenal di Mekah. Kalau sekarang ni kita panggil sebagai apa? Influencer. Dia ni, Abu Lahab ni. So, apa latar belakang dia? Dia ni cucu pada Hashim. Cucu pada Hashim bin Abdul Manaf bin Abdul Muttalib. Bukan. Abu Lahab, Abdul Uzza bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Dan Abdul Manaf ni siapa? Moyang kepada Nabi SAW. Dia ni cucu orang hebat. Dan Hashim tu moyang kepada Nabi. Dan Hashim ni adalah orang besar Mekah. Orang besar Mekah. Macam mana dia boleh jadi orang besar Mekah? Nama Hashim tu, tuan-tuan. Nama Hashim ni, dia bermaksud, grinder. Hashim ni maksudnya grinder, penghancur. Dia menghancurkan tepung-tepung. Dia menghancurkan gandum menjadi tepung. Kisar, kisar. Hashim ni maksudnya kisar. Dia grinder. Dia hancurkan gandum menjadi tepung supaya boleh dibuat makanan. Dan dia terkenal, dialah yang memulakan memberi makan kepada orang yang mengerjakan haji. So bila dia terkenal semacam itu, orang angkat dia jadi ketua. So mereka ni adalah keturunan orang-orang yang baik. Keturunan yang baik-baik. So keturunan Hashim adalah keturunan yang sangat dihormati di Mekah. Malah bukan saja di Mekah, tetapi dia punya pengaruh, influence-nya ke seluruh tanah Arab. Itu maksud asal Hashim ni. So Bani Hashim adalah anak-anak kepada tukang kisar gandum ni. Tukang kisar gandum. Bayangkan berapa ramai orang yang datang mengerjakan haji. Mereka inilah yang membantu memberi makan. So tuan-puan, kalau tuan-puan nak mudah untuk disenangi, mudah untuk dapat rakan dan kawan, rajin-rajinlah bagi makan pada orang.
Tak bagi duit tak apa, yang penting bagi makan. Yang penting bagi makan. Dia bagi makan percuma. Dia bagi makan percuma. Belanja orang. So, orang akan ingat. Orang akan ingat. So, dan Abu Lahab ni pula, dia ni pakcik Nabi. Dia pakcik Nabi. Dan selain daripada pakcik Nabi, dia juga menjadi besan kepada Nabi. Kerana ada 2 orang anak Nabi berkahwin dengan anak Abu Lahab. Ui, macam mana tu? Entah. Saya pun tak tahu macam mana. Tapi sebelum Nabi diutuskan, sebelum ada arahan tentang perkahwinan. Tapi dia jadi besan kepada baginda kerana 2 orang anak Nabi telah berkahwin dengan anak Abu Lahab. Anak Abu Lahab. Seorang pakcik menjadi musuh utama kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa begitu? Nanti kita tengok kenapa. Selain daripada Abu Lahab, dalam surah ini juga disebut isteri dia. Isteri dia. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Dan isterinya yang memunggah kayu api. Yang memikul kayu api. So, siapa isteri dia ni? Isteri dia bernama Urwah. Urwah. Dia ni siapa? Dia ni juga anak orang hebat-hebat. Dia ni keturunan dari Umayyah. Dia ni merupakan cucu kepada Umayyah. Keturunan yang juga dihormati di tanah Arab. So, bila cucu kepada orang besar ni, orang-orang besar, kan cucu kepada elitis Mekah, berkahwin, maka mereka punya perkahwinan tu telah menjadi wedding of the year. Sebab dua-dua keturunan hebat. Dan Urwah ni tak kurang perawannya, tak kurang cantiknya. Malah Urwah ni pula sangat berbangga dengan keturunan dia. Dan dia selalu ingatkan orang tentang itu. Dia suka brag. Dia suka sebut. Kan kalau memperkenalkan diri tu, saya Urwah, oh by the way, saya anak orang hebat, atuk saya Umayyah. Saya daripada Bani sekian. Dia suka sebut-sebut tentang keturunan dia. Dia suka berbangga dengan keturunan dia. Malah nama panggilan kepada Urwah ni ialah Ummul Jamil. Ummul Jamil. Maksudnya apa? Ibu kecantikan. Tu nama panggilan dia, ibu kecantikan. Tuan-puan, kita walaupun kita cantik, kita tak letak gelaran kita ni Dewi Kecantikan, tak. Kita tak letak macam tu. Dia memang cantik. Sehingga orang gelar dia sebagai inilah model yang paling cantik dalam masyarakat waktu tu. So, yang lelaki handsome, yang perempuan cantik, rupawan. Dan nama panggilan pun Ummul Jamil. Tidaklah Abu Lahab tampan, dia pula cantik. So, mereka bukan sahaja pernah dinobatkan sebagai wedding of the year, tapi pasangan ini dipandang oleh masyarakat sebagai pasangan yang berpengaruh, power couple, pasangan yang sangat berpengaruh. Pasangan
yang sangat berpengaruh. So kita dah kenal dah latar belakang dua orang yang disebut dalam surah ini, Abu Lahab dan isterinya. Dan sekarang kita nak tahu kenapa dia begitu teruk dikutuk oleh Allah sehingga ada satu surah tentang dia ni. Ada satu surah tentang dia ni. Dan surah ini pula turun pada tahun ketiga kenabian. Pada tahun ketiga ke keenam kenabian surah ni. Surah ni turun pada tahun ketiga atau keenam kenabian. Ya, 13, 14, 15. Tahun ke-5. Ya, tahun ke-5 kenabian. Surah ni turun pada tahun ke-5 kenabian. Maksudnya dia turun awal. Dia turun awal. Dan ada spesifik nama di situ disebut kepada Abu Lahab, turun awal di Mekah sewaktu Nabi mula berdakwah secara terang-terangan. Dia ada dua peristiwa yang melibatkan Abu Lahab dan Nabi ini sehingga surah ini turun. Itu nanti kita tengok. So kenapa Allah kutuk dia ni? Kau punya kutuk. Sampai ada satu surah. Sedangkan musuh Nabi yang lain Allah letak bagi ayat je. Bagi satu ayat. Tapi itu pun tak disebut nama. Tak disebut nama. Pertamanya, dia memusuhi Nabi. Dia paling kuat memusuhi Nabi. Orang lain memusuhi Nabi juga. Tapi tidak seteruk dia ni. Tidak sehebat dia ni. Dia betul-betul tak suka pada Nabi. Malah dia ni juga jiran Nabi. Pakcik duduk sebelah rumah dia, duduk sebelah rumah Nabi. Dia ni pakcik Nabi, berjiran dengan Nabi. Malah punya rapat jiran tu, mereka berkongsi dinding rumah. Mereka berkongsi dinding rumah. Dan bayangkan begini tuan-puan. Dia benci dengan Nabi. Dia dan isterinya tiap-tiap hari akan buang apa juga benda, sebarang kotoran ke, sampah ke sebelah dinding. Kan mana ada sebarang penghadang ke atas dinding tu. Apa sampah ke, kotoran ke, najis ke, semua dibuang kat sebelah. Terutamanya waktu diorang dengar Nabi baca Quran. Malah perbuatan ni sebenarnya melanggar adat orang Arab waktu tu. Bayangkan, punya dia benci, dia sanggup langgar adat masyarakat Arab sendiri. Yes, even Abu Jahal pun tak seteruk Abu Lahab. Malah Abu Jahal Allah pernah gambarkan kalaulah dia masuk Islam. Kalaulah dia dapat hidayah. Abu Jahal Allah pernah gambarkan kalaulah dia dapat hidayah. Malangnya dia juga menolak. Abu Lahab ni lagi dahsyat. Lagi dahsyat. Jadi jiran. Kan sebarang bentuk sampah ke apa dibuang. Tak kala Nabi sedang baca Quran. Malah dua anaknya yang telah berkahwin dengan dua anak Nabi. Benda ni terjadi sebelum Islam. Kan Nabi jadi Nabi waktu umur 40. So sebelum tu anak dah besar dan dah kahwin. So apabila Nabi mula berdakwah secara terbuka, dia arahkan dua anak dia ni untuk ceraikan anak Nabi. Anak lelaki.
So ceraikan anak Nabi yang perempuan. Dan salah seorang menantu Nabi itu, anak dia yang lelaki, datang depan Nabi, dia ludah depan Nabi. Dia ludah depan Nabi. Kiranya dia ludah depan bapa mertua dia. Walaupun kalau ikut status sepupu dengan sepupu. Tapi dia sebagai anak menantu, dia ludah depan Nabi. Dia bukan saja ceraikan anak Nabi, malah dia ludah depan Nabi. Nak tunjuk hinanya Nabi. Dan kerana perbuatan bekas menantu seteruk itu, Nabi doakan keburukan untuk dia. Nah, Nabi pernah doakan spesifik untuk dia. Dan bila Abu Lahab dengar doa Nabi ni, dia jadi takut. Dia jadi takut. Bayangkan tuan-tuan, dia jadi takut. Rupanya bukan dia tak percaya pada Nabi. Jauh di sudut hati dia, dia percaya. Nabi ni adalah Nabi. Dan doa Nabi ni makbul. So kerana dia takut, dia punya jaga anak dia tu hingga dia hire pengawal keselamatan untuk iringi anak dia bila anak dia berjalan ke mana-mana. Untuk hire orang ni, anak dia ni, bila nak berjalan ke mana-mana, ada pengawal keselamatan untuk pastikan dia selamat. Tapi ada satu kali waktu bermusafir tu, anaknya tu tetap juga mati. Mati di baham singa. Mati di baham singa. Sebab doa Nabi tu, biar dia mati di baham. Macam tu. Anak dia mati di baham singa. Dan seperti yang kita pernah lalui sebelum ni dalam surah Kautsar. Suatu anak Nabi SAW wafat waktu kecil. Dia orang pertama yang tahu. Sebab dia jiran, dia orang pertama yang tahu. Dan dialah orang pertama yang meraikannya, memukul gendang tu. Yang dia kata, Batara Muhammad, Batara Muhammad. Dia nilah orang. Dan punya perangai dia punya teruk. Sebab kalau kita bermusuhan sekalipun, tak kala berlaku satu tragedi kematian ahli keluarga, kita tak sanggup buat macam tu. Kita tak sanggup bergembira dan mengutuk, tak. Tapi level Abu Lahab ni adalah level yang layak dia diberi satu surah kehancuran untuk dia dan isteri dia. Dia ni memang sudah hilang nilai peri kemanusiaan. Dan dia seorang musuh paling teruk. Dan ini antara perkara-perkara yang dia buat hingga hingga akibatnya, risikonya Allah kutuk dia dengan teruk. Sebab apa yang dia buat tu di luar batas manusiawi. Ialah cucu dia sendiri mati, dia bersorak. Dan dia orang pertama yang menolak dakwah Nabi secara terang-terangan. Dia orang pertama yang tolak dakwah Nabi kepada dia. Kan, bila Nabi diarahkan untuk berdakwah kepada ahli keluarga, ada satu occasion, kan Nabi diarahkan melalui ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa thiyabaka fatahhir. Allah arahkan untuk dakwah kepada keluarga. So apa yang Nabi buat? Nabi panggil ahli keluarga dia ni buat makan-makan. Nabi panggil ahli keluarga dia berkumpul, jom kita buat makan-makan. Dekat mana? Dekat rumah Muhammad.
So bila dah semua tengah makan, dekat meja makan ni, tengah makan. So baginda pun bangun. Dan baginda mula bercakap tentang Islam. Baginda mula bercakap tentang Islam. So bila dengar macam tu, Abu Lahab bangun. Abu Lahab bangun dan dialah orang pertama yang buat bising dan menolak. Sehingga dia berkata apa? Tabban lihadzad din. Dia guna perkataan apa? Tabban. Tabban lihadzad din. Maksudnya apa? Musnahlah agama ni. Nah, tu first occasion. Tuan-tuan, Nabi berdakwah. Apa Nabi buat? Untuk ahli keluarga, buat makan-makan. Siapa yang tadi buat makan-makan ni? Hashim. Hashim bin Abdul Manaf. So rupanya buat makan-makan ni bukan budaya Melayu. Tak. Buat makan-makan ni sunnah Nabi. Nabi suka jamu orang. So kalau kita suka jamu orang, terutama ahli keluarga kita, nak makan kat mana? McNate, jom pergi. Itu sunnah Nabi. Itu sunnah Nabi. Dan Nabi gembira dan bahagia. Kalau tahu kita hidupkan sunnah dia. So terima kasih kepada bonda yang kuat ingatan untuk bagi saya anak beranak dapat krepek. Suka makan-makan. Apa juga benda yang kita boleh buat. Makan, berat keringan ke. Sunnah Nabi. So Nabi bawa makan-makan semacam tu. Abu Lahab dia boleh kata tabbal li hadzal din. Musnahlah agama ini. Itu first occasion yang disebut tabban. Kemudian selepas daripada peristiwa itu, ada sekali tu, ni peristiwa ni memang sangat popular. Nabi naik atas bukit. Pada satu hari Nabi naik atas bukit dan mula berdakwah secara terbuka. Dan ini ada ungkapan yang paling terkenal. Wahai masyarakat Arab, kalau aku katakan dekat belakang bukit ini ada musuh yang sedang menunggu untuk menyerang kamu, adakah kamu percaya? Abu Lahab yang jawab, kami percaya wahai Muhammad, kau mana pernah menipu, kau al-amin. Dia sendiri cakap, kami percaya. Kau mana pernah menipu. Engkau al-amin. Tapi bila Nabi mula sebut tentang Islam, tentang Allah, dialah orang pertama yang jerit, tabballaka, musnahlah kamu. Tabballaka, musnahlah kamu. Tuan-puan, so dua kali dia guna perkataan tabban. Dan tabban ini adalah kata-kata makian. Kata-kata makian. Dan sekarang dia sebut pada Nabi dua kali makian tabban. Allah balas. Satu kali disebut dalam surah ini tabbat. Tabbat. Tadi disebut tabban dalam bentuk masdar. Binasa. Dan itu manusia sebut kepada manusia. Kali ini kita bakal baca Allah yang memastikan dia binasa. Tabbat. Telah binasalah kedua tangan Abu Lahab. Confirm. Pasti. Allah sebut sekali. Dan dia berlaku selama-lamanya. Binasa selama-lamanya.
kenapa dia begitu memusuhi Nabi? Kenapa dia begitu memusuhi Nabi? Ada dalam surah Zumar. Surah Zumar. Antara yang disebut ialah, kenapa orang tu yang jadi Nabi sedangkan kami ada jejaka-jejaka lelaki-lelaki yang lebih layak untuk jadi Nabi. Sebab dia rasa dia lebih layak jadi Nabi berbanding Muhammad. Dia lebih handsome, dia lebih kaya. Malah dia ada pasangan yang juga paling cantik di tanah Arab. Kenapa bukan dia yang jadi Nabi? Kenapa anak yatim piatu ini yang jadi Nabi? Sedangkan dia kata, dia rasa sebab dia pemegang khazanah Mekah. Benda hari Mekah kot. Dia memegang khazanah Mekah. So dia rasa dia sudah banyak bantu orang. Banyak duit. Dah tentu dia banyak bantu orang. Terutamanya orang yang datang waktu haji. Dia rasa begitu. So dia rasa dia lebih layak. Kenapa anak yatim ni? Kenapa bukan aku? So benda tu bila tidak dibendung, bila dia kekal ikut perasaan dia, maka dia menjadi barah paling dahsyat. Sehingga menafikan apa sahaja bentuk kebaikan. Dia sendiri membina dinding untuk menerima apa yang Nabi bawa. Plus Nabi ini anak buah. Ya, dia orang paling gembira waktu Nabi lahir. Dia sanggup membelanjakan 1.6 juta untuk sambut maulud. Dia sembelih 100 ekor unta kerana gembira Nabi lahir. So tuan-puan, kita sambut maulud gila-gila, tapi kalau tak ikut ajaran Nabi, tak jauh beza dengan Abu Lahab. Orang yang sambut maulud ni, antaranya Abu Lahab. Dia sambut birthday Nabi. Dia sambut kelahiran Nabi. 100 ekor unta. Nilai sekarang ni 1.6 juta. Apa Allah tak pandang ke kebaikan dia sambut birthday Nabi? Sambut Nabi lahir. 100 ekor unta. Punya dia gembira. Tapi 40 tahun selepas itu, dia tak boleh terima. Kenapa? Orang tu jadi Nabi. Patut dia. Dia rasa dia layak. Sedangkan Nabi, kita tahu Nabi ni, dia, bila dia dakwah, dia menggunakan sepenuhnya pendekatan yang wajar, pendekatan yang optimum untuk orang jatuh hati. Untuk orang jatuh hati. Tuan-puan, jom kita tengok bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala datangkan panduan kepada Nabi. Datangkan panduan kepada Nabi melalui cerita dalam surah Yusuf. Mengenai cerita dalam surah Yusuf. Allah highlight tentang bahasa cinta
tentang bahasa cinta. Tuan-tuan tahu tak bagaimana Nabi menggunakan bahasa-bahasa cinta ni dalam dakwah? Pertama ni Nabi akan guna perkataan. Bahasa cinta ni dia akan guna perkataan. Perkataan macam mana? Perkataan kasih, sayang, boleh saya bantu, apa yang saya boleh tolong. Perkataan-perkataan yang lembut yang boleh mencairkan hati. Dia bukan pick up line, tak. Perkataan-perkataan yang baik yang keluar dari Nabi. Sama macam kita kalau kita bercakap dengan pasangan kita dengan menggunakan perkataan yang baik. Perkataan-perkataan yang mengembirakan, membahagiakan. Itu tanda kita cinta. Itu tanda kita sayang. Namun bahasa cinta bukan hanya melalui perkataan. Dia juga boleh dipaparkan, boleh ditunjuk melalui khidmat kita. Kan, khidmat kita. Kita punya pekerjaan. Kan, tolong basuh baju, sapu rumah, mop lantai, tolong masak, kan, tolong lipat baju, tolong sangkut langsir. Kan, dah 2-3 kali raya langsir tak bersangkut. Tapi itulah bahasa cintanya. Kadang suruh suami tu sangkut langsir, 3 kali raya tak sangkut. Bila tanya kenapa bang tak sangkut bang? Abang rindulah nak dengar awak suruh-suruh ni. Kan nanti kalau dah sangkut nanti dia dah tak suruh dah. So at least bila tak sangkut tu isteri dia nagging, bang tolonglah sangkut bang, tolonglah sangkut. Macam tu lah bentuknya kan. Bahasa cinta. Tapi ada orang yang dia hanya tumpukan pada bahasa-bahasa tertentu. Dia selalu sebut perkataan-perkataan cinta, sayang dan kasih ni, tapi bab khidmat ni punya malas. Aduh. Dan ada juga yang dia sangat rajin untuk beri khidmat, tapi perkataan yang keluar dari mulut dia menyakitkan hati. Dia kritik itu tak kena, ini tak kena. Tapi bila dia masak, dia kau-kau masak. Bagi dia, dengan dia tunjuk khidmat yang baik itu, cukup untuk melambangkan dia sayang. Bila dia tunjuk khidmat yang baik itu, mewajarkan dia untuk berkata kasar. Ada orang yang macam tu. Dan itu tadi khidmat bahasa yang kedua. Yang ketiga, bahasa cinta juga dipaparkan melalui pemberian hadiah. Pemberian hadiah. Dan itu bentuk-bentuk bahasa cinta kan. Dia bagi krepek, dia bagi bolpen, dia bagi sejadah, hadiah melambangkan dia suka, dia sayang. Dan ada orang yang hanya tumpu pada hadiah, dia tak bagi khidmat, dia tak bagi perkataan, dia ungkit pasal hari tu I dah bagi you gelang tangan Panadol tu tak cukup lagi. So bagi dia hadiah tu adalah lambang yang menunjukkan dia benar-benar suka dan cinta. Tapi mengabaikan pula khidmat dan perkataan. Ada orang yang tumpu pada hadiah je, bawa pergi melancong. So, kata-kata, perbuatan, khidmat, hadiah. Dan yang keempat, bahasa cinta ni dalam bentuk physical affection. Sentuhan fizikal. Ada yang dia paparkan rasa cinta dia ni melalui sentuhan. Suka pegang tangan, suka peluk, suka cium.
Kan dia suka merangkul, kalau dengan anak-anak tu, dia suka anak-anak dia dekat duduk, dia elus-elus, dia usap-usap. Kadang dia tak bercakap apa pun, dia suka pegang. Kan kita nampak dan pernah nampak orang-orang tua dulu, atuk nenek kita dulu, tak bercakap. Tapi ada masa-masa dia, atuk ni dia suka pegang bahu, dia suka pegang pipi, itu je. Bila dia nak pergi ke kebun, dia lalu tepi nenek, okey, dia pegang kepala. Dia hanya tunjuk begitu je. Cinta tu. Tapi perkataan, tak pernah bagi hadiah, bercakap pun tak, komunikasi perkataan tu tak. Dia bagi sentuhan fizikal. Dan dia bagi khidmat sebab pergi ke kebun. Itu bentuk-bentuk bahasa cinta. Cuma tuan-puan, dalam keempat-empat bahasa cinta ini tadi, dia tidak menjadi, cinta tu tak sampai atau tak diterjemahkan. Walaupun kita buat keempat-empat ini tanpa perkara yang kelima. Tanpa perkara yang kelima. Walaupun kita buat keempat-empat, kita puji, kita bercakap dengan baik, khidmat, kita bagi hadiah, sentuhan, tapi tanpa perkara yang kelima ini, benda keempat-empat itu, dia tak sampai rasa cinta tu. Dia menjadi satu yang kosong begitu. Apa dia yang kelima? Yang kelima ni, guru saya baru-baru ni bagi tahu. Yang kelima ialah ruang. Dia gelar sebagai ruang ataupun space. Dia gelar sebagai ruang ataupun space. So ruang ni macam mana? Ruang ni adalah katalah adik saya datang. Adik saya datang jumpa, kata, Sam, kau ada masalah, Sam. Kau boleh tolong tak? Dia jumpa dengan saya, Sam, aku ada masalah, Sam. Kau boleh tolong tak? Saya pula tengah tengok phone. Cakap. So dia pun bagi tahu masalah gini-gini, tapi saya sedang mendengar tu duk main phone. Okey. Saya betul-betul lah, aku serius ni, dengarlah masalah aku ni. Ya, aku dengar ni, cakap je. Letaklah handphone tu dulu. So saya letak. Apa? Aku dengar. Ada orang kata, oh itu attention. Itu perhatian. No, ruang ini bukan sekadar perhatian. Ruang ini bermaksud kita berikan ruang untuk orang tu dengan sepenuh perhatian kita, jiwa dan raga kita khas untuk dia. Khas untuk dia. Dan benda ni tak perlu lama. Dalam masa tempoh dia bercakap tu, seminit, 2 minit, 3 minit, sejam, 2 jam, khusus untuk dia, ruang untuk dia. Malah ruang ini pula, bila kita bina dan beri dengan cara yang betul, dia punya akibat ataupun kesan dia ialah orang itu akan berikan suatu benda yang sangat berharga buat kita. Apa dia? Kepercayaan. Kepercayaan. Dan ruang yang kita beri ini, pertamanya ruang itu perlu selamat. Yang kedua, ruang itu perlu selesa. Itu yang berlaku kepada Yusuf. Sewaktu dia terganggu
mimpi dia tu mengganggu tidur dia dan bangun dan dia cari siapa? Bapa dia, Nabi Yaqub. Anak lelaki sangat rare, sangat jarang kalau terganggu mimpi dia pergi cari bapa untuk luahkan. Selalunya cari siapa? Cari mak. Itu pun kalau mak dia pernah bagi ruang. Kalau mak dia pun sama-sama naik macam bapa, kau tak basuh kaki ni, tidur. Itulah semalam suruh tidur awal, tak nak. Asyik main aja. So, anak ini bila tidak diberi ruang yang sewajarnya, dia tak akan luah pada mak bapak. Dia akan luah pada siapa? Pada siapa-siapa sahaja yang boleh bagi dia ruang yang selamat dan selesa. Dia akan bagi kepercayaan pada orang lain, pada orang di luar sana. Dan kita sekarang, kita sendiri, ada tak orang yang boleh bagi kita ruang yang selamat dan selesa sehingga kita boleh luahkan apa sahaja yang terpendam dalam hati? Jika tidak, tuan-puan, tahu tak kita luah kat mana? Kita luah kat Facebook, kita luah dekat Twitter, kita luah dekat media sosial. Wow. Kita luah tempat lain. Sebab tu tengok ruang media sosial. Orang-orang yang ada masalah rumah tangga, dia luah dekat KRT. Tanpa segan silu. Luah. Sebab dia tak dapat ruang tu. Malah lebih buruk jika mak bapak gagal untuk beri ruang. Seperti mana Nabi Yaqub pernah bina ruang yang selamat untuk Yusuf. Anak-anak akan mula membina dinding. Anak-anak akan mula bina dinding. Dan dia tak akan beri 100% kepercayaan pada mak bapak. Antara puncanya ialah ruang mak bapak tu tak selamat. Tak selamat macam mana? Bukan sekadar dia dinafikan perasaan dia. Tapi ada kalanya, ialah kita kan suka, terutama ni waktu raya dan benda ni bahaya tuan-tuan. Ada momen-momen yang memalukan anak. Dia tersilap mungkin, dia tersalah cakap mungkin. Bagi kita benda tu geli hati. Bagi kita benda tu mungkin, ialah momen-momen yang memalukan dia. Bagi dia itu maruah diri dia. Kita pula waktu raya, kumpul ramai-ramai, kita suka cari cerita-cerita yang boleh buat semua orang happy. Dan bagi kita happy itu ialah apa? Gelak. So kita pun mulalah buka, anak aku macam ni dan dia macam ni depan dia. Ini bentuk kesilapan demi kesilapan demi kesilapan yang kita sering buat sehingga si anak dia tutup ruang. Bapa aku tak boleh percaya. Bahaya untuk aku cerita dengan dia. Dan dia mula mendapatkan nasihat-nasihat tentang hidup, tentang cinta, tentang perasaan dia, tentang apa yang dia suka, tentang apa yang dia nak cuba. Bukan dari mak bapak. Dia dapatkan tu secara cuba-cuba daripada orang di luar. Daripada kawan-kawan sebaya yang juga tak ada maklumat, tak ada cukup pengalaman untuk guide dia. Dan bayangkan tuan-tuan, kalaulah kita tidak semarakkan bahasa cinta dalam rumah kita,
kita belum dapat sediakan ruang yang stabil, boleh dipercayai oleh anak-anak kita, anak lelaki, anak perempuan, dan anak-anak ini kontang rasa cinta, dan dia nanti membesar dan kahwin. Dia nanti membesar dan kahwin dalam bentuk dia gagal untuk faham bahasa cinta ni. Apa yang dia nak tawarkan kepada pasangan dia? Sepak dan terajang, bila tak kena gaduh, tak boleh nak dibawa berbincang, malah lebih best apa lagi? Boleh gaduh, buat apa bincang? Tuan-puan, bahasa cinta yang Nabi praktik melalui kaedah surah Yusuf itu pun ditolak oleh Abu Lahab. Kerana apa? Dia sudah membina benteng. Dia sudah bina benteng. Apa yang datang dari Nabi, dia tak nak terima. Apa yang datang dari Nabi, dia tak nak terima. Sedangkan Nabi sudah buka ruang. Dan ruang yang Nabi buka, tuan-puan, kita tahu, Nabi bila dipanggil oleh sahabat, mana-mana sahabat yang panggil Nabi, Nabi bukan sekadar memalingkan muka, tetapi Nabi hadapkan badan dia. Nabi pusing dengan badan, bukan sekadar memalingkan muka. Nabi pusing dengan badan. Apa Nabi buat tu? Nabi sedang bagi ruang. Nabi sedang bagi space untuk orang tu. Malah bila ditanya kepada mana-mana sahabat, setiap mereka merasakan mereka lah yang paling disukai, yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Sebab Nabi memang bagi, full attention. Oh, tuan-puan, lain macam. Lain macam. So, insyaAllah nanti kita akan pergi lebih dalam berkaitan dengan surah Al-Masad ini. Dan saya tinggalkan tuan-puan, sempena Maulidur Rasul ini memikirkan tentang apa gaya bahasa cinta yang kita boleh tambah baik dalam hubungan kita, dalam family, dan belajarlah untuk membina ruang yang selamat dan selesa, terutamanya untuk keluarga kita. Terutamanya untuk keluarga kita. So, dengan ruang yang selamat itu, moga-moga Allah bantu kita untuk membina keturunan yang makmur, yang baik, penuh dengan kasih sayang, tidak mencari yang lain, dan kita sama-sama tunduk patuh kepada Allah Tuhan yang satu. Barakallahu li wa lakum. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Terbaik Ustaz. Jelas. Kita akhiri majlis kita dengan Ustaz